Babu ma dzukira mimma yustahabbu minal julusi fil masjid ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu. Bab yang diceritakan tentang mustahabnya duduk dalam masjid setelah selesai sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Sudah sembahyang subuh, berzikir, wirid, tilawah Quran, duduk dalam masjid sampailah terbit matahari, itu dianggap mustahab. Haddatsana Qutaibah قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال, riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr qa'ada fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat sembahyangnya sehingga terbit matahari. Dalam riwayat-riwayat lain ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat sembahyang tu sampai terbit matahari. Masa tu ada juga sahabat-sahabat turut duduk bersama dengan Rasulullah SAW dalam masjid tu. Ada sahabat yang tilawah, ada yang berzikir, ada yang cakap-cakap, tapi sahabat dah tahu tidak boleh cakap cakapan-cakapan dunia. Boleh jadi sahabat-sahabat cakap pasal agama. Dan ada juga sesetengah sahabat sambil-sambil bual, nampak suka. Rasulullah SAW juga melihat keadaan sahabat Nabi SAW duduk di tempat dia tu. Nabi SAW juga turut suka. Jadi amalan yang duduk dalam masjid selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari ini kiranya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan sahabat-sahabat. Jadi hadis ini menjadi dalil, menjadi mustahab ataupun amalan sunnah duduk dalam masjid lepas sembahyang subuh hingga terbit matahari. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadza haditsun hasanun sahihun. Ini adalah sebuah hadis hasan lagi sahih. Hadis ini datang dengan dua sanad, walahu isnadani, satu sanad hasan, satu lagi sahih. Itulah sebab Imam Tirmizi menghukum satu hadis dalam masa yang sama sahih dan juga hasan. Ataupun sesetengah muhaddisin kata yang Imam Bukhari menghukum hasan lagi sahih bagi satu sanad saja. Maksudnya dalam satu sanad ada rawi yang dah sampai tahap sahih, rawi sahih. Ada juga rawi sampai tahap hasan. Jadi Imam Tirmizi bergabung dua keadaan tu. Satu sanad juga Imam Tirmizi kata hasan lagi sahih. Jadi tak perlu kita petikai ta'rif hasan tu tak sama dengan sahih.
Kalau hadis itu hasan, mana boleh jadi sahih? Kalau sahih, takkan jadi hasan. Tak perlu kita tikai, kita faham maksud ataupun kehendak Imam Tirmizi itu, kita tidak akan petikai. Haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri, akhbarana Abdul Aziz bin Muslim, akhbarana Abu Zilal an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha." Sesiapa sembahyang subuh berjemaah, kemudian orang itu duduk mengingati Allah, berzikir sehingga terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, dia peroleh pahala sama seperti pahala haji dan umrah. Qala ay qala Anasun, Anas kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tammatin tammatin tammah. Nabi sallallahu menyebut sifat haji dan umrah ni yang sempurna. Haji sempurna, umrah sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali ini untuk menguatkan sempurnanya pahala haji dan umrah bagi orang yang sembahyang 2 rakaat itu. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun gharibun. Imam Tirmizi kata, ini adalah sebuah hadis hasan lagi gharib. Imam Tirmizi menghukum hadis ni sebagai hadis hasan, sedangkan dalam sanad hadis tu ada rawi Abu Zilal. Cuba tengok balik sanad tu. Abu Zilal yang riwayat daripada Anas bin Malik, dia tu di sisi muhaddisin rawi mutakallam fih. Rawi mutakallam fih maksudnya dipertikai dari segi ingatan dia. Ada setengah kata ingatan dia kuat, setengah kata tidak. Rawi mutakallam fih. Jadi kalau rawi itu mutakallam fih, ingatan dia kurang lah, ada pertikaian di sisi muhaddisin. Kenapa Imam Tirmizi menghukum hadis ni hasan? Jadi Imam Tirmizi menghukum hasan ni disebabkan walahu syawahidu, hadis ni mempunyai banyak syahid, banyak syawahid, banyak sanad yang menyokong kepada sanad hadis ni. Jadi Imam Tirmizi dia menghukum hadis sebagai hasan ni, ta'arif dia tidak sama dengan kita faham 5 syarat. Apabila cukup 5 syarat untuk menjadi hadis tu sebuah hadis tu sahih. Dan dalam 5 syarat tu, syarat yang ketiga, dhabatul rawi, dhabit catatan melalui tulisan ataupun ingatan rawi itu. Katalah ingatan rawi itu tak sampai tahap tinggi. Sampai tahap tinggi maksudnya rawi itu
bila-bila masa suruh dia baca hadis, dia boleh baca tak salah. Yang satu lagi tahap ingatan dia tidak sampai tahap tertinggi, maksudnya so baca hadis dia boleh baca tapi mungkin teragak-agak ada kadang-kadang mau lupa. Itu imam hadis riwayat daripada rawi seperti itu dah cukup 5 syarat, tapi tahap ingatan dia kurang sedikit daripada tahap tertinggi. Itu imam hadis letak hadis itu hasan. Tapi di sisi Imam Tirmizi kebanyakan dia menentu hadis sebagai hadis hasan ni, dia kira banyaknya tarik bagi hadis tu. Jadi satu-satu tarik, walaupun tarik tu sanad tu kelihatan pada zahir dhaif, seperti hadis ni pahala semayang 2 rakaat selepas terbit matahari tu, kira-kira tu dalam sanad tu ada Abu Zilal, rawi mutakallam fih. Sepatutnya hadis tu kira dhaif, tapi Imam Tirmizi dia kata hasan. Sebab di sisi Imam Tirmizi kira hasan ni, hadis tu datang dengan banyak tarik. Bila datang dengan banyak tarik, maksudnya al-ahaditsu yuqawi ba'daha ba'dah. Hadis-hadis ni menguatkan satu sama lain. Ada sanad dhaif, ada kekurangan dalam sanad tu, akan dapat menampung dengan adanya sanad-sanad banyak tu. Jadi situlah Imam Tirmizi kira hadis tu sebagai hasan. Jadi jangan kita ni ada kepandaian rawi ni mutakallam fi, rawi ni dhaif, rawi ni cenderung Syiah. Dengan setakat tu kita setakat faham sebanyak tu, kita mau salahkan Imam Tirmizi. Kenapa dia hukum di sini hadis ni hasan, sedangkan dalam sanad ni ada rawi dhaif. Jadi kalau kita duduk situ, tapi imam hadis kiraan mereka masing-masing ada cara tersendiri. Jadi kita kena faham mengikut kehendak Imam Tirmizi. Jangan kita faham kitab Tirmizi mengikut kehendak kita sendiri, mengikut setakat kita dapat belajar kaedah mustalah hadis sedikit tu. Jangan duduk situ. Fahamlah dengan kehendak Imam Tirmizi terhadap Sunan Tirmizi, barulah tidak timbul masalah. Imam Tirmizi menentu berdasarkan fahaman dia tu lain cara, kita faham pula cara lain. Itu perbezaan tu ada di antara muhaddisin mutaqaddimin dan juga di antara muhaddisin mutaakhirin. Kiraan ta'rif bagi gharib di situ pun tak sama, ada beza. Jadi perbezaan seperti itu ada. Jadi kita mau ambil satu pandangan daripada mana-mana imam, salahkan imam lain, itu langsung tak boleh. Jadi sebab apa Imam Tirmizi walaupun dalam sanad tu ada rawi bermasalah mutakallam fi tu, kenapa dia kira hasan? Jadi kalau nak kira rawi mutakallam fi ada dalam sanad, hadis tu tak diterima, kena singkir hadis tu dhaif, tak boleh amal. Kalau kira begitu, mungkin dengan Bukhari Muslim juga akan timbul masalah. Sebab dalam Bukhari, Imam Bukhari dia ambil riwayat daripada rawi seramai 480 orang rawi. Dalam tu ada 80 orang tu dianggap rawi mutakallam fi. Imam Muslim pula
menerima riwayat daripada rawi seramai 620 orang. Dalam tu ada 160 orang rawi mutakallam fi. Kalau begitu, kalau dalam sanad tu ada rawi mutakallam fi, mau timbulkan masalah, mau singkir hadis tu, takut-takut Bukhari, Muslim pun tak selamat. Jangan begitu. Maknanya kiraan di sisi muhaddisin dah ada. Kita ambil situ. Jangan kita pandai-pandai setakat kita tahu rawi dhaif, hadis tu dhaif, tolak dhaif, dhaif sama maudhu'. Tambah lagi kaedah akhir zaman, dhaif sama dengan maudhu'. Jangan begitu. Cuba kita baca lagi. Wasa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Zilal. Abi Zilal yang jadi masalah sini. Imam Tirmizi, apa sahaja ada masalah, dia akan rujuk kepada Imam Bukhari. Banyak dalam Sunan Tirmizi ni, qala Abu Isa wa sa'altu Muhammadan ataupun wa sa'altu Muhammad bin Ismail, banyak tempat kita akan jumpa. Jadi apa sahaja dia ada masalah, dia rujuk kepada 3 orang tok guru dia. Pertama, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, banyak rujuk kepada kepada Imam Bukhari. Yang kedua, Abu Zur'ah. Kadang-kadang kita akan jumpa sa'altu Aba Zar'ata. Dan juga Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Yang ketiga, rujuk kepada Imam Darimi, sahibus Sunan, Sunan Darimi. Dia rujuk 3 tu. Dia akan kemuka soalan apa yang dia ada masalah dalam susunan kitab Sunan Tirmizi itu. Kemudian dapat jawapan apa daripada syekh-syekh dia tu, dia akan isi balik jawapan tu. Jadi ketika Imam Tirmizi rujuk Imam Bukhari, kita kena faham satu di sini. Bila tanya Imam Bukhari, kalaulah Imam Bukhari itu susun Sahih Bukhari, hadis sahih saja, tidak masuk hadis dhaif, daripada situ sesetengah salah faham. Mereka kata Imam Bukhari ini dia tolak hadis dhaif, dia tak mau hadis dhaif, dia mau sahih saja. Jadi kita pun sama, mau sahih saja, Sahih Bukhari saja, lain tak mau. Itu banyak terpisung begitu. Jadi kalaulah Imam Bukhari ada fahaman seperti itu, tak mau dhaif, mau sahih saja, kalau begitu Imam Bukhari lah sepatutnya larang Imam Tirmizi. Bila Imam Tirmizi tanya masalah-masalah rawi dhaif, masalah-masalah ada pada sanad illah hadis, dia nak confirm dengan tu guru dia, dia tanya pada Imam Bukhari. Sepatutnya ketika tu Imam Bukhari kata, wahai Abu Isa, anak murid aku, kenapa kau duk sibuk sangat mau susun kitab Sunan Tirmizi kau tu? Dalam Sunan Tirmizi kau tu ada hadis dhaif, hadis riwayat daripada rawi majhul ada, hadis-hadis tidak sahih pun ada. Apa kata kau tak payah buat Sunan Tirmizi kau tu, cukuplah dengan Sahih Bukhari aku saja. Sahih Bukhari dah ada masa tu, Sunan Abi Dawud dah ada masa tu, Sunan Nasai dah ada masa tu. Imam Tirmizi bergabung dua cara, cara Imam Abu Dawud dan cara Imam Tirmizi, dia buat Sunan Tirmizi pula. Kalau Imam Bukhari juga otak dia sama dengan kita sekarang, hadis dhaif tak boleh amal, tak perlu buat kitab hadis dhaif tu apa. Orang sekarang tengok satu-satu kitab ada hadis dhaif, 1-2 bising selalu, macam-macam kritik. Kalau begitu Imam Bukhari lah pertama sekali larang dengan Imam Tirmizi, kau tak payah buatlah
Sunan Tirmizi kau tu cukup, Sahih Bukhari aku sudah ada, amal Bukhari aku cukup, semua bab ada, hadis-hadis sahih saja semua ada, tak payah kau buat Sunan Tirmizi kau tu. Sepatutnya Imam Bukhari lah larang dulu, tapi Imam Bukhari tidak suntuk akal macam kita, tidak sempit pandangan macam kita sekarang. Dia tidak larang Imam Tirmizi, anak murid dia tolong jawab lagi. Berapa kali tanya, kita akan jumpa dalam Sunan Tirmizi, Sa'altu Muhammadan, Sa'altu Muhammad bin Ismail, banyak kita akan jumpa. Berapa kali pun tanya, Imam Bukhari jawab, selalu jawab semacam tidak ada larangan apa-apa, tolong jawab lagi. Sedangkan Imam Bukhari tahu uslub Imam Tirmizi duk bawa, membukukan kitab Sunan Tirmizi itu di bawah tajuk bab Imam Bukhari, Imam Tirmizi mesti boboh hadis, sama ada dhaif, sama ada rawi bermasalah, kurang ingatan, dia akan boboh hadis-hadis itu. Tidak kata pilih boh hadis sahih, tidak. Kemudian barulah dia akan bawa sanad-sanad lain, dia akan masukkan cara dia sebagai menyokong sanad-sanad itu, menyokong kepada sanad hadis bab dhaif itu. Dengan sebab adanya menyokong tarik-tarik banyak kepada sanad dhaif hadis bab itu, sanad dhaif itu dengan sendiri dah naik darajat hasan li ghairihi. Itu uslub Imam Tirmizi. Jadi maksudnya Imam Tirmizi menaikkan taraf hadis. Kita sekarang ni menurunkan taraf hadis. Sengaja cari pasal dengan rawi. Kalau jumpa rawi itu kata dhaif, tak kira dah lain. Suka ada tarik lain, banyak menyokong, boleh naik jadi hasan li ghairihi ke apa, semua tu tolak tepi. Kalau bunyi rawi itu dhaif, cenderung Syiah apa, kita suka mau hukum dhaif, tolak hadis dhaif tu. Jadi nampaknya macam kita ni duk tolak hadis dengan penuh hikmah, kata nak amal Quran Sunnah, tapi nampaknya banyak menolak hadis-hadis tu. Kadang hadis tu dhaif disebabkan masalah ada pada sanad, tapi matan hadis tu tidak masalah. Apa maksud tidak masalah? Matan hadis datang dengan sanad dhaif tu, matan sama. Ada juga datang dengan sanad sahih, sanad hasan. Jadi maknanya matan hadis tu memang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tolak hadis tu sanad dhaif, dengan sendiri tertolak matan hadis sahih tu. Sebab tu hadis-hadis kadang sanad tu dhaif, matan tu tidak ada masalah. Muhaddisin bagi nama hadis seperti itu dhaifus sanad sahihul matan. Jadi jangan kita suka-suka nak menolak hadis dhaif tu. Tengoklah dulu, kalau dhaif jiddan, tak apalah, kita nak tak tepi, tak mau ambil hukum daripada hadis tu, itu tak apa. Kalau dhaif biasa, setakat rawi tu kurang ingatan, mutakallam fi apa ni, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam hadis mu'tabar, lebih bijak, lebih pandai pada kita, dah ambil kira rawi-rawi itu boleh terima. Kita pula nak tunjuk action kita, tolak rawi itu, tolak rawi ni, tolak hadis tu dhaif, tolak hadis ni dhaif. Nampaknya kita ni lebih cermat daripada Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Kalau Imam Bukhari, Imam Tirmizi masih ada lagi, akan tabik kita. Pokok ni lebih cermat, lebih hebat pada kita. Cuba kita tengok di sini. Bila Imam Tirmizi tanya, "Wasa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Zilal," aku tanya
kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang Abi Zilal yang kata dhaif tu. Faqala, Imam Bukhari kata huwa, dia tu Abi Zilal tu, Abu Zilal tu muqaribul hadis. Muqaribul hadis ni satu istilah digunakan oleh Imam Bukhari terhadap rawi jenis macam mana dia guna istilah tu. Dalam Sunan Tirmizi juga ada hadis pada awal Sunan Tirmizi tu, dalam tu ada hadis berkenaan dengan hadis tu datang riwayat daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Bab 3, hadis yang ketiga di situ dalam sanad hadis haddatsana Qutaibah wa Hannadun wa Mahmud bin Ghailana qalu haddatsana Waqi'un an Sufyan as-Sauri. Dalam sanad itu ada an Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil, di situ rawi itu ada. Imam Tirmizi selepas daripada menyebut hadis tu, dia kata qala Abu Isa hadzal hadisu asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsanu. Hadis ini dianggap terlebih sahih dalam bab ni dan terlebih baik. Setelah dia sebut asahhu ahsanu, barulah dia cerita pula berkenaan dengan rawi Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu. Imam Tirmizi kata Abdullah bin Muhammad bin Aqilin saduqun wa qad takallama ba'du ahli ilmi min qibali hifzihi. Imam Tirmizi kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni qad takallama fihi ba'du ahli ilm, setengah ulama hadis petikai berkenaan dengan ingatan dia. Abdullah bin Muhammad bin Aqil saduq, dia peringkat ta'dil bagi Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu. Abdullah bin Muhammad bin Aqil saduq. Saduq apa makna? Saduq takkan kita nak terjemah benar setakat tu saja. Ini istilah daripada jarah ta'dil. Saduq ni istilah ta'dil min asfalit ta'dili rutbah. Rutbah dia, darajat dia dalam darajat ta'dil ada 6 darajat. Paling rendah sekali bila seseorang rawi digelar saduq, maknanya rawi itu ta'dil, adal, tidak jarah. Adal maksudnya mensifatkan seseorang rawi dengan sifat siqah yang dipercayai. Jarah ni mensifatkan seseorang rawi dengan sifat tidak adil, tidak siqah. Jadi maknanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni seorang rawi yang dipercayai. Dan maksud saduq ni, muhaddisin kata rawi digelar saduq tu biasanya qaul dan amal dia, perkataan dia dan perbuatan dia dianggap adil, siqah, dipercayai. Dan yang digelar saduq tu bukan jenis rawi muttaham bil kadhib, bukannya dia tu rawi yang dituduh berbohong, itu dinamakan saduq. Jadi Imam Tirmizi dia kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni saduq. Muhaddisin ulama hadis petikai berkenaan dengan ingatan dia. Jadi orang dah dipertikai ingatan dia. Itu pun Imam Tirmizi kata asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsanu. Jadi kita tak mau ambil makna asah tu terlebih sahih, boleh kita ambil di situ aqallu dha'fan arjahu
kurang kedhaifan ataupun terlebih rajih. Boleh ambil maksud begitu sesuai dengan keadaan Abdullah bin Muhammad bin Aqil di situ. Dan juga Imam Tirmizi dia kata wasami'tu Muhammad bin Ismail yaqulu, aku dengar Muhammad bin Ismail Bukhari kata, kana Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim wal Humaidi, tiga orang tok guru Imam Tirmizi. Pertama, tiga orang tok guru Imam Bukhari. Pertama Humaidi. Humaidi ni tok guru Imam Bukhari. Kita buka kitab Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, di situ bab Bad'il Wahyi, mula-mula sekali haddatsana al-Humaidi. Mula nama Imam Humaidi itu tugu Imam Bukhari. Imam Bukhari kata tugu dia Humaidi Ahmad bin Hanbal, tugu Imam Bukhari juga. Ishaq bin Ibrahim, tugu Imam Bukhari juga. Ishaq bin Ibrahim imam mazhab Zahiri. Mazhab fahaman tidak sama. Imam Bukhari tidak ada fahaman amal zahir hadis, ijtihad, istinbat, hukum. Ishaq bin Ibrahim tugu dia fahaman lain, zahiriyah. Tapi bagi Imam Bukhari tidak timbul masalah ambil hadis daripada Ishaq bin Ibrahim tu. Ada banyak sanad kita boleh jumpa haddatsana Ishaq bin Ibrahim dalam Bukhari. Jadi itu cerita lain pula. Bila fahaman tak sama, riwayat daripada ahlul bidah wal ahwa tu boleh ambil tidak, itu bab lain, kita bincang lain. Jadi yang nak faham di sini, Imam Bukhari dia bagi tahu tiga orang tu guru dia yahtajjuna bi hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil, tiga imam tu berhujjah dengan hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu. Siapa Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu? Saduq tadi, rawi tu, dia ada pada peringkat ta'dil paling rendah sekali, duduk peringkat yang ke-6. Ta'dil ada 6 peringkat, jarah ada 7 peringkat. Jadi ada istilah-istilah. Kalau kata jarah peringkat pertama tu, istilah guna tu apa, istilah-istilah di situ. Peringkat pertama biasanya ada fulanun du'ifa fi hadisihi du'fun fihi maqalun laisa bi'umdah laisa bihujjah laisa bil matin. Ada fihi du'fun la yuhtajju bihi. Itu semua jarah peringkat pertama. Kalau kedua laisa bil qawi, mudtaribul hadis. Yang ketiga wahin. Ada istilah-istilah begitu. Satu-satu peringkat jarah ni ada istilah-istilah dia begitu. Yang kedua peringkat yang kedua istilah-istilah dia begini. Sampailah 7 peringkat ada istilah-istilah ada pada jarah tu dah dibahagikan kepada 7 peringkat. Jadi setakat mana kita boleh terima hadis yang ada rawi digelar ta'dil, seperti Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Abi Zilal. Sebab saya duk cerita dulu pasal Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni, nak bagi faham keadaan rawi muqaribul hadis tu. Muqaribul hadis ada an Abi Zilal faqala muqaribul hadis. Dia nak faham di situ. Jadi saya duk cerita semua ni mau faham muqaribul hadis tu. Jadi Imam Tirmizi dia bagi tahu tiga orang tu dia berhujjah dengan hadis daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu. Kemudian Imam Tirmizi sebut di situ dalam bab 3 hadis yang hadis yang ketiga pada
awal kitab Sunan Tirmizi itu. Di situ Imam Tirmizi kata berkenaan dengan Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu, qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, wa huwa muqaribul hadis. Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu gelaran dia muqaribul hadis. Muqaribul hadis ni biasanya daripada apa yang saya bagi faham ni, boleh nampak di situ muqaribul hadis ni Imam Bukhari letak bagi rawi yang digelar saduq. Dah saya bagi tahu tadi kan, waqad takallama ba'du ahli ilmi min qibali hifzihi, itu rawi jenis seperti itu Imam Bukhari kata muqaribul hadis. Jadi di sini pun Abi Zilal Imam Bukhari kata muqaribul hadis ni maknanya rawi ni rawi saduq amal dan qaul. Abi Zilal tu siqah, tidak dituduh berbohong, dan hanya Abi Zilal ni kurang ingatan. Jadi hadis daripada Abi Zilal tu boleh terima ke tidak, itu kita rujuk balik kepada tiga orang tokoh Imam Bukhari itu. Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil, sama dengan Abi Zilal itu. Jadi boleh berhujjah dengan hadis ni. Dan juga bila Imam Bukhari kata muqaribul hadis, maksudnya hadisun yuqaribu hadisa ghairihi. Jadi maksud daripada istilah muqaribul hadis ni, muqaribul hadis adalah seumpama kata-kata ahlul hadis, ma aqraba hadisuhu, alangkah dekatnya hadis dia. Maksudnya ma aqraba hadisuhu juga dianggap antara lafaz ta'dil yang terendah, dengan membawa maksud alangkah dekat hadisnya dengan hadis mereka yang siqah. Maksud dia hadis perawi ini seperti Abdullah bin Muhammad bin Aqil, seperti Abi Zilal. Hadis daripada perawi ini tidak jauh kedudukan hadis itu dengan hadis datang daripada perawi siqah. Dan juga Hafiz Sakhawi dia letakkan lafaz muqaribul hadis sama juga ma aqraba hadisuhu tu pada kedudukan yang ke-6 peringkat ta'dil tu. Jadi maknanya min asfali ta'dili rutbatan, paling rendah darajat dalam ta'dil, paling rendah ni darajat yang ke-6. Jadi hukum yang hadis tu datang dalam sanad tu ada rawi, kiranya rawi tu duduk pada peringkat ta'dil paling rendah yang ke-6 tu, boleh terima ke tidak hadis tu. Jadi muhaddisin dah buat hukum hadis mereka yang disifatkan dengan sifat ma aqraba hadisuhu wa huwa muqaribul hadis ni boleh ditulis, ambil, dan juga boleh dijadikan dalil penyokong kepada hadis-hadis lain. Jadi apa yang dah sebut lebih kurang 7 peringkat jarah. Di situ dia akan mula peringkat awal tu paling lembut, paling ringan dalam jarah tu. Jadi mula daripada 1, 2, 3 sampai 7 peringkat ada istilah-istilah jarah tu. Dalam tu keputusan daripada jumhur muhaddisinnya, peringkat 1 sampai 3 tu hadis tu boleh jadikan mutabi'at ataupun syawahid. Maknanya hadis-hadis yang dikatakan dalam hadis tu ada rawi dikatakan laisa bil qawi, ataupun hadis tu dikatakan muttaribul hadis, wahin,
ataupun dalam hadis tu sanad hadis tu dikatakan fulanun munkarul hadis, rawi tu munkar, la yuhtajju bihi. Kalau bunyi la yuhtajju bihi, kita sonak, tak boleh berhujjah dengan hadis tu, walaupun istilah tu la yuhtajju bihi itu baru pada peringkat yang ketiga jarah. Jadi muhaddisin dah buat putusan daripada 7 peringkat jarah tu, 1 hingga 3 tu hadis-hadis datang dengan keadaan begitu, walaupun ada jarah dengan istilah-istilah jarah begitu. Muhaddisin kata 1 hingga 3 tu hadis-hadis tu boleh dijadikan sebagai mutabi, syawahid, hadis-hadis yang menjadi penyokong kepada hadis-hadis lain. Cuma peringkat 4 ada dhaif jiddan, yang kelima muttaham bil kadzib, yang keenam kadzab wadda', yang ketujuh akdzabun nas. Semuanya lagi ini saya sebut satu-satu. Kalau hadis-hadis itu datang dengan sanad rawi itu bersifat dengan peringkat jarah 4 sampai 7 tu, barulah hadis-hadis tu tidak boleh dihujjah dalam hukum ahkam. Jadi di sini Imam Tirmizi dia kata sa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Zilal faqala huwa muqaribul hadis. Jadi maksudnya Imam Bukhari masih boleh terima hadis datang riwayat daripada rawi yang digelar muqaribul hadis, di mana di sisi Imam Tirmizi rawi seperti itu Imam Tirmizi kata saduq. Itu istilah ta'dil paling rendah, ada pada peringkat yang ke-6 tu. Maknanya Imam Bukhari boleh terima, Imam Tirmizi boleh terima. Imam Tirmizi dah hukum hadis hasan daripada rawi muqaribul hadis tu. Salah satunya dia menentu hasan tu disebabkan ada syawahid bagi hadis ni. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi menentukan darjat kedudukan hadis ni sebagai hasan. Babu ma dzukira fil iltifati fi salati. Bab ini diceritakan berkenaan dengan iltifat, menoleh dalam sembahyang tu. Iltifat maksudnya tahwilul wajhi anil qiblah, paling muka tu menoleh muka arah lain selain daripada kiblat. Tengah ada sembahyang menghadap kiblat, paling kanan paling kiri, maknanya kepala saja, muka saja, bukan tubuh sekali, tidak. Kalau tubuh sekali paling dada dah lari daripada kiblat, itu akan batal sembahyang. Jadi maksudnya di bawah ni akan baca hadis membawa maksud boleh dalam sembahyang ni paling muka tengok sana sini, ataupun kita kata Kelantan kata apa, jeling, biji mata mai tepi itu rapat dengan pelipis, situ tengok begitu dalam sembahyang. Itu maksud dia iltifat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan wa ghairu wahidin qalu. Mahmud bin Ghailan seorang, ghairu wahid bukan seorang, maknanya ramai. Sebab tu kata qalu, ramai kata. Akhbarana al-Fadl bin Musa an Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind an Sawr bin Zaid عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
melihat dengan keadaan panggil jeling juga Kelantan, mana biji mata ni mai rapat, kau ni pelipis mata, pelipis telinga, panggil jeling kan, boleh faham kan? Jadi maknanya tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan, memalingkan arah kanan dan kiri, Nabi SAW tidak menggerakkan, tidak memalingkan tekak dia khalfa zahrihi, ke belakang bagian punggungnya, maksudnya tidak paling sangat, cuma dengan mata, yalhazu, itu maksudnya dengan mata saja tengok kiri kanan begitu. Itu sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Rasulullah SAW lakukan begitu, adakah amalan tu dalam semayang fardu ataupun semayang sunat nawafil? Itu maksud tu kita akan faham hadis akan datang selepas ni. Di situ ada sebut qala Abu Isa hadza hadisun gharibun wa qad khalafa waqi'un al-fadl ibn Musa fi riwayatihi haddatsana Mahmud ibn Ghailan أخبرنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. Jadi sebelum tu waqad khalafa waqi'unil fadla, waqi' ni dia menyalahi dengan Fadl bin Musa. Fadl bin Musa yang riwayat daripada Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind dalam sanad hadis bab tu. Jadi maksudnya Waqi' ibnul Jarrah, dia riwayat juga hadis ni, tapi tidak sama dengan Fadl bin Musa dalam riwayat dia. Tidak sama macam mana? Fadl bin Musa dia riwayat hadis secara marfu'. Waqi' pula riwayat hadis ni secara mursal. Itu di situ beza, tidak sama. Dan hadis ni datang juga sanad daripada Mahmud bin Ghailan, kana yalhazu fi salat, matan hadis sama, fadzakara nahwahu, ay nahwal hadis al-mutaqaddami wa fil bab an Anas wa Aisyah. Jadi sebabnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ke kanan kiri dengan mata tengok begitu. Dan dalam hadis kita akan baca ni, di situ pula ada seolah-olah larang daripada iltifat itu. Kita akan baca di situ. Jadi walaupun ada larangan begitu, Hafiz Ibnu Hajar kata dalam Fathul Bari ada banyak hadis datang berkenaan dengan karahiyah iltifat, paling tengok sana sini tanpa paling tekak tu. Itu ada juga riwayat-riwayat menyatakan karahiyah makruh. Walaupun Hafiz bin Hajar kata hadis-hadis tu
tidak menepati dengan syarat Imam Bukhari, tapi ada banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada iltifat tu, berpaling tengok sana sini. Jadi maksudnya iltifat yang kata boleh tu selagi tidak membelakangi kiblat dengan dada ataupun tekak, tengok dengan isyarat mata kiri kanan, itu tidak mengapa. Yang hadis membawa maksud makruh, paling iltifat begitu dalam sembahyang ni, kita akan baca haddatsana Muslim bin Hatim al-Basri Abu Hatim akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Ansari an abihi an Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyib an Anas قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kepada Anas bin Malik, wahai anakku, iyyaka wal iltifata fi salati, hindarilah engkau daripada berpaling-paling dalam sembahyang tu. Paling maksudnya tahwilul wajhi, ada mengambil maksud begitu, ataupun yalhazu yaminan shimalan, jeling dengan biji mata saja, kiri kanan, itu pun iltifat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan Anas bin Malik supaya tidak iltifat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dengan sahabat supaya tidak buat begitu, tapi dia sendiri dalam hadis tadi itu ada iltifat dalam sembahyang tu. Dan juga ada dalam hadis-hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang tengok-tengok langit, sampai turun ayat qad nara taqalluba, ayat tu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang dia tengok arah kiblat dan sebagainya ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kepada sahabat-sahabat daripada iltifat dalam sembahyang tu. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal iltifata fi salati halakatun, kerana iltifat itu berpaling muka ataupun jeling mata, itu semua tu halakatun, satu kebinasaan. Fa in kana la budda, jika semestinya melihat semestinya iltifat, fa fit tatawwu'i, maka harus pada sembahyang tatawwu', sembahyang sunat, sembahyang nawafil, la fil faridati, bukan pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu tak boleh, Nabi SAW tidak benar. Jadi Nabi SAW tadi al-hazu, jeling kanan kiri ni, berdasarkan hadis yang larang di sini, muhaddisin cantum selaraskan dua maksud hadis tu. Katanya mereka yang Rasulullah SAW yalhazu yaminan wa shimalan, hadis tadi boleh jadi sembahyang tu sembahyang sunat, sembahyang tatawwu', tidak dalam sembahyang fardu. Itu satu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada suruh hindari daripada iltifat fi salat tu, disebabkan iltifat ni boleh mengurangkan khusyuk dalam sembahyang, dan ada kebimbangan paling daripada menghadap kiblah, istiqbalul kiblah tu, disebabkan ada kebimbangan tu, dan boleh mengurangkan khusyuk dalam sembahyang tu. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang.
Jadi bagi Rasulullah SAW yang yalhazu fi salati yaminan wa shimalan tu, bagi Rasulullah SAW tidak sama seperti kita, tidak akan mengurangkan khusyuk dalam sembahyang tu, jadi tidak menjadi masalah. Jadi maknanya tidak ada apa-apa pencanggahan bagi dua hadis tu. Jadi ada juga sesetengah amalan tidak harus melakukan dalam sembahyang fardu, harus juga melakukan dalam sembahyang sunat nawafil. Contohnya orang tu dia mampu sembahyang berdiri, tapi dia sembahyang duduk juga. Kalau sembahyang mampu berdiri, duduk sembahyang juga dalam sembahyang fardu ni memang tak boleh, tidak sah. Tapi dia duduk sembahyang dalam keadaan dia mampu berdiri, sembahyang tu sembahyang sunat nawafil, maknanya boleh. Ada sesetengah perbuatan tidak benar dalam sembahyang fardu, ada keharusan ataupun berlebih kurang dalam sembahyang nawafil tu. Jadi begitulah juga muhaddisin kata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang iltifat fi salat tu tidak boleh dalam sembahyang fardu, tapi dalam sembahyang sunat tu kira tidak mengapa, tak apa, boleh. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun. Jadi ada dalam sesetengah riwayat ada sebut zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bila sembahyang mereka tengok tempat sujud mereka, mereka tidak tengok sana sini, tidak tengok depan jauh, tengok tempat sujud saja. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada keadaan sahabat-sahabat ubah. Mereka sembahyang mula ada yang tengok depan, bila mai keadaan selepas daripada tu ada yang sembahyang seling kanan kiri, maknanya ada iltifat tu perlahan-perlahan berlaku mai. Tapi kira-kira tu yang larang tu dalam sembahyang fardu, yang harus tu dalam sembahyang tatawwu'. Jadi yang keadaan sahabat-sahabat yang cerita tu, boleh jadi sahabat-sahabat pun yang dia tengok kiri kanan dengan cara jeling tu selepas daripada Rasulullah wafat tu, boleh jadi dalam sembahyang tatawwu' juga tidak akan sahabat sembahyang dalam fardu tu lakukan begitu, sebab mereka dah faham tenggahan daripada Rasulullah SAW tu, iaitu ya bunayya iyyaka wal iltifat. Hadis ni hadis hasan. Haddatsana qala Abu Isa hadza haditsun hasanun. Haddatsana Salih bin Abdullah qala akhbarana Abu al-Ahwas an أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. Aisyah kata, saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan iltifat, paling dalam sembahyang tu, paling muka kiri kanan dalam sembahyang tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, huwa ikhtilasun ay salabun yakhtalisuhu syaitanu min salati rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah ikhtilas, salb, sambaran ataupun
mencuri pandang yang diadakan oleh syaitan dalam daripada sembahyang seseorang tu. Jadi maksudnya itu gangguan daripada syaitan ataupun amalan iltifat fi salat tu disukai oleh syaitan, sebab itu menandakan kurang khusyuk dalam sembahyang. Syaitan memang mahu keadaan seperti itu. Waqala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharibun. Insyaallah sambung lagi. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi. Astaghfirullah. Isnin depan cuti. Kalau tamu raya tak apa, mari. Jadi Ahad raya kan. Jadi Isnin sampai Isnin lepas tu lah mula balik lah. Jadi Isnin sekali lah cuti. Lepas tu lepas habis ayam mutasyrik apa, mai pula Isnin tu mula balik. Mula di Masjid Muhammadi, malam di sini, lepas tu palai pun mula. Jadi Ahad raya sampai Isnin tu semua tempat lah, Petungging apa, Masjid Telipau, semua tu cuti lah deh, insyaAllah.